لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين اللهم علمنا التأويل واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك المخلصين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala malam yang penuh keberkatan ini dapat sama-sama berada dalam majlis ilmu dan juga rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang tuan-tuan usahakan ini, yang kita usahakan ini mendapat keberkatan, mendapat rahmat dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Apa khabar tuan-tuan? Baik, alhamdulillah. Terlebih dahulu saya minta maaf kepada tuan-tuan sedikit kelewatan. Alhamdulillah sempat jumpa tuan-tuan, selamat sampai ke tempat tuan-tuan pada malam ini alhamdulillah. Baik, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, masjid-masjid ataupun surau-surau yang dah lama tak berfungsi hari itu kembali berfungsi, disinari dengan jemaah-jemaah, ayah-ayah, atuk-atuk, otai-otai, kan. Cuma yang muda-muda ni tak berapa nak nampak sikit. Jadi masjid tuan-tuan ni alhamdulillah, yang muda-muda pun ada, yang otai-otai pun ada alhamdulillah. Jadi tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya nak masuk ataupun apa yang kita nak bincang pada malam ini, saya nak sebut sedikit kepada tuan-tuan pada malam ini berkenaan dengan fitnah ataupun ujian pada agama Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, wala taj'al musibatana fi dinina. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala supaya jangan jadikan agama kita ini sebagai fitnah, sebagai ujian. Apa maksud fitnah? Apa maksud ujian tuan-tuan dan puan-puan? Maksud fitnah, maksud ujian ini orang memburuk-burukkan, orang melabel-labelkan dengan label yang macam-macam label terhadap agama Islam yang kita sayangi, yang kita cintai ini. Bukan hanya terhadap agama, tetapi terhadap institusi kesucian rumah Allah, masjid yang kita sayangi ini. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, mungkin pada saat PKP hari itu ramai yang bertanya bila masjid nak buka, bila nak boleh solat Jumaat, apa macam-macam SOP sangat, sampai nak salam pun tak boleh, semayang duduk jauh-jauh, tak boleh dekat-dekat, tak boleh rapat-rapat. Tuan-tuan, kita jangan nak banding-bandingkan dengan tempat-tempat lain. Ada yang kata, Ustaz, Tesco Selamba buka aircon, takkan masjid tak boleh buka aircon Ustaz? Ni masjid ni panas ni Ustaz. Masjid tuan-tuan buka aircon dah. Tak buka kan? Buka kena saman ni gini. Tak boleh on semua lah kan? Jadi tuan-tuan, sebab apa? Sebab kita tak nak rumah Allah, kita tak nak agama Allah Subhanahu wa taala ini menjadi fitnah. Banyak kita tengok iklan hari itu, mai solat berjangkit, salam berjangkit, itu ini dan sebagainya, berjangkit COVID-19. Jadi kita tak nak benda ni berulang dan berlaku kembali. Bila orang sebut institusi masjid, bila orang sebut agama Islam, orang dah nampak dalam kepala otak ni terbayang macam-macam bayangan. Cukuplah tuan-tuan dengan sahabat-sahabat kita yang daripada jemaah tabligh, Allah Subhanahu wa taala menguji mereka. Jangan sampai kita yang seterusnya, masjid, rumah Allah, surau-surau, dengan kita adakan kuliah agama, solat Jumaat dan sebagainya, menjadi fitnah terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya bukan apa, kadang-kadang kita nak kena sebut benda ni. Saya teringat habis saya baca khutbah hari tu, ada seorang ni nak salam dengan saya.
kan. Saya kata minta maaf lah saya buat macam ni. Dia kata apa ni ustaz, tak yakin ke dengan hadis Nabi, awak takut ke? Oish. Takkan kita nak ceramah kat dia pula kan. Jadi kita diam lah. Jadi tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, mudah-mudahan kita dapat memahami situasi, keadaan, ujian, musibah yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita ini, dan kita doa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita, jauhkan kita antaranya institusi kesucian masjid ini daripada fitnah, ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Ramadan ataupun pada tempoh PKP yang lalu, ramai saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang susah. Sempat saya tengok aktiviti masjid tuan-tuan, alhamdulillah memang aktif, dan syabas dan tahniah. Alhamdulillah, tahniah pada pengurusi AJK dan seluruhnya lah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita boleh bagi macam-macam bantuan kepada saat orang yang memerlukan. Ada juga sebahagian masjid-masjid ataupun surau yang adalah bagi sedikit bantuan, dan ada yang bagi banyak bantuan, dan ada yang macam-macam keadaan. Tapi alhamdulillah masjid tuan-tuan antara masjid yang aktif, alhamdulillah. Yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan pada malam ini, macam mana, bagaimanakah kita nak menjaga pahala kebaikan yang kita duk buat selama ni. Ayo tuan-tuan, banyak kebaikan yang kita buat selama ni. Kita rajin bagi sedekah. Saya tengok boreh penuh tuan-tuan. Orang ni 9 panggil boreh kan. Saya orang Kedah panggil apa? Panggil berai. Berai ni bertimbun-timbun, punya banyak berai. Dan alhamdulillah, bukan setakat beras tapi keperluan-keperluan asas yang lain, alhamdulillah. Jadi kita nak jaga pahala kebaikan yang kita duk buat ni. Macam mana tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, perumpamaan orang yang melakukan kebaikan. Kebaikan yang kita buat ini tuan-tuan, ataupun sedekah, amal jariah yang kita buat ini, Allah Subhanahu wa taala sebut yang Allah Subhanahu wa taala bagi pahala yang berlipat kali ganda. Pahala yang berlipat kali ganda ini yang Allah Subhanahu wa taala sebut boleh sampai 100 kali ganda ataupun lebih daripada itu lagi. Sebagai satu contoh tuan-tuan, katalah seorang ayah, dia memerlukan makanan asas. Dia ni ketua keluarga, ada isteri, ada anak 3 orang ataupun 4 orang. Dengan kita memberi sumbangan, kita memberi bantuan kepada ketua keluarga, kepada ayah tadi, dia dapat menyara anak-anak ataupun orang tanggungan dia. Bukan hanya dia seorang yang mendapat keuntungan, tapi anak-anak dia yang 4 orang tadi, isteri dia dah 5 orang dah, termasuk dia dah 6 orang. Tak cukup lagi setakat itu, dia pula bagi pula lebihan tadi kepada jiran-jiran dia. Alhamdulillah, pahala sedekah yang tuan-tuan bagi ini, yang kita bagi ini berlipat kali ganda. Ataupun tuan-tuan dan perempuan, ada orang yang setiap hari dia mesti target apa? Setiap hari mai sembahyang subuh, lepas habis sembahyang subuh ni mesti bagi sedekah. Ada orang macam ni tuan-tuan. Sebab apa Nabi SAW sebut, 2 orang malaikat Allah Subhanahu wa taala yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma ati munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma ati mumsikan talafa. 2 orang malaikat Allah Subhanahu wa taala ini, apa kata mereka? Ya Allah, bagilah, ganti baliklah kepada orang yang bagi sedekah ini, ganti balik harta dia. Wa yaqulul akhar, dan kata seorang malaikat lagi, Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah, bagilah lingkup musnah abang, rosak abang, binasalah harta orang yang kedekut ini. Jadi pagi-pagi ini ada orang yang dah memang tiap-tiap pagi sedekah dia tak berhenti. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut perumpamaan orang yang memberi sedekah ini, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah
wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Baik, perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan orang-orang yang mengeluarkan hartanya, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuh ataupun yang mengeluarkan daripada sebutir benih tadi 70 butir. Setiap satu biji benih itu dia keluar dan mengeluarkan berapa? 7 dan menumbuh 7 pula tangkai. Pada setiap butir ataupun setiap tangkai tadi 100 biji. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala boleh menggandakan sehingga 700 kali ganda kebaikan sedekah yang kita bagi untuk jalan Allah, yang kita bagi untuk membantu orang susah dan sebagainya. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala sebut wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala dia boleh melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia nak. Kadang-kadang orang yang bagi sedekah ni tuan-tuan, kadang-kadang sedekah yang dia bagi ni, katalah dia bagi RM10. RM10 tu mungkin bagi dia biasalah, tak ada apa pun RM10. Tapi bagi CB yang gaji dia mungkin 2,000 lebih, ataupun kita sebut golongan yang B40, tapi dia boleh bagi RM10 sedekah pada jalan Allah Subhanahu wa taala, bantu orang, pahala dia ni lebih hebat. Sebab apa? Sebab wang harta yang dia keluarkan itu banyak bagi dia. Walaupun sama tadi RM10, yang kawan tadi pun RM10, kawan ni pun RM10, ataupun kawan yang bagi RM10 ni dua-dua sama RM10, tapi yang tadi ni ada riak sikit, yang ni tak ada riak. Ini kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala nak lipat gandakan. Dan Allah Subhanahu wa taala maha halus kurniaannya, dan lagi Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah, baik, yang saya nak fokus, yang kita nak sebut pada malam ini, kebaikan-kebaikan yang kita buat ini Allah Ta'ala boleh lipat gandakan. Cuma lipat ganda yang Allah Ta'ala nak lipat gandakan tu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak kita apa? Kita nak jaga kebaikan pahala yang kita duk buat ni. Macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Allah Subhanahu wa taala sebut, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wa la adallahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala sebut orang-orang yang menginfakkan harta mereka pada jalan Allah Subhanahu wa taala, thummala, kemudian mereka tidak ikuti harta yang mereka infakkan itu manna wala adza. Lepas kita bagi sedekah, lepas kita bantu orang, lepas kita tolong orang, tuan-tuan, sama-sama kita jaga. Yang pertama, jangan kita duk ungkit. Siapa yang bagi sumbangan banyak hari tu? Ingat balik, siapa yang bagi sumbangan banyak hari tu, kalau bukan saya yang beri tu, habis dah. Ingat tuan-tuan, jangan sama sekali kita ungkit. Ungkit, jangan. Kemudian yang keduanya kata Allah Subhanahu wa taala wala adza, bukan setakat kita mengungkit, tetapi sedekah ataupun sumbangan yang kita bagi ini, dalam masa kita bagi itu kita menyakiti dia pula. Aduh, dah lah pemalas minta sedekah ya kau jual. Nah, ambil lah RM10 dah bla bla. Allah, kesian kat dia. Kadang-kadang dia minta sedekah tadi, mungkin dia terdesak, mungkin dia minta tadi bukan untuk diri dia, mungkin dia minta tadi untuk ada orang yang memerlukan dan sebagainya. Contohlah, mungkin kadang-kadang kita tengok hari ni, kadang-kadang ada yang betul dia juga. Mungkin ada sekolah ataupun minta bantuan untuk Syria, untuk Palestin dan sebagainya. Kadang-kadang dia bukan minta untuk diri dia, tetapi minta untuk membantu orang lain. Baik tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, antara yang Nabi SAW sebut, salasatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah. Ada 3 orang ni
Allah Subhanahu wa taala tak pandang langsung dia di hari akhirat esok. Yang pertamanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-aqu liwalidayhi, orang yang menderhakai kedua ibu ayah dia. Hak ni akhirat esok memang Allah Subhanahu wa taala tak pandang dia. Sebab apa? Dua orang ibu dan ayah dia ni, dia tak jadikan khidmat dia ni sebagai bantu untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, wa mudminul khamr, orang yang ketagih minum arak. Kemudian yang ketiganya kata Nabi, wal mannan bima a'ta, orang yang suka mengungkit-ungkit, tak habis-habis ungkit, tak habis-habis ungkit dengan pemberian dia. Ni ikon ni siapa beri hari tu ni? Kan? Orang bagi ni suruh nak infak, sedekah, guna buka lah ikon, janganlah tak buka. Contohlah, habis dia ungkit habis. Jadi tuan-tuan, ingat, bila kita dah bagi tadi, bukan lagi hak kita. Jangan kita duk sibuk, duk tanya, jangan, sudah. Kan? Ustaz, yang minta sedekah hari tu, yang saya bagi 1,000 hari tu buat apa? Tak cukup ke 1,000? Jangan. Kita dah bagi, cukup, sudah. Jangan kita duk sibuk, jangan kita duk ungkit, duk tanya. Sebab apa? Sebab bila kita dah bagi tadi, kita dah infak, bukan lagi hak kita, tetapi hak orang lain. Jaga tuan-tuan, sama-sama kita jaga. Sebab apa? Sebab kita nak pahala kita berkekalan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, lahum ajruhum 'inda rabbihim, dan bagi mereka ini adalah ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bagi sedekah, bagi infak harta, tak ungkit, dan juga dia tidak menyakiti orang yang dia memberi sedekah tadi, dalam masa yang sama dia mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiganya, wala khaufun 'alaihim, langsung tidak ada rasa takut dengan pemberian yang dia bagi tadi. InsyaAllah tersilaplah pula bagi tadi. Katalah ada sampul 2, dalam poket kanan satu, dalam poket kiri satu. Yang nak bagi tu sebenarnya dalam poket kiri. Dalam poket kiri tu ada RM10. Yang dalam poket kanan tu ada RM500 sebenarnya, tapi tersilap bagi. Aduhai, nak buat macam mana silap bagi sedekah tadi ni? Nak buat macam mana? Pergi minta balik lah, kan? Nak buat macam mana? Dah tersilap-silap lah. Ingat janji Allah Subhanahu wa ta'ala, wala khawfun alaihim, jangan duk rasa takut. InsyaAllah Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan ganti. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sajalah saya nak kongsi dengan tuan-tuan, bila kita bagi sedekah, bagi sumbangan ni, jangan kita duk rasa takut. Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan ganti. Terutama lagi yang kita bagi tadi bukan kepada orang lain, kepada ibu kita, ayah kita, ahli kerabat, adik-adik beradik kita, Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan ganti. Saya teringatlah tuan-tuan, sajalah saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Satu hari saya bank in duit dekat mak, kan? Hari ni canggih lah, transfer lah, kan? Hari tu kita bank in. Kebetulan macam mana tahu, teringin nak pergi bank in. Janji Allah ni tuan-tuan, lepas saja bank in ni, nak keluar pintu ni, ada seorang tegur saya, Ustaz, lama tak nampak. Ada, kan? PKP lama lah tak nampak, kan? Sembang. Lepas tu sebelum keluar pintu bank ni, dia ambil duit, dia bagi kat saya. Kita ingatkan apa, resit ke apa ke, kan? Balik-balik tengok-tengok, masuk dalam kereta, astagfirullahalazim, ya Allah. Menangis saya tuan-tuan. Sebab apa? Allah Subhanahu wa ta'ala bagi cash, bayar cash balik. Tak sampai 5 minit. Apa yang kita buat baik tadi ni, kita bagi tadi ni, dengan keikhlasan hati kita, Allah Subhanahu wa ta'ala ganti balik. Allahu Akbar. Menangis saya tuan-tuan di hadapan Allah Subhanahu. Tuan-tuan, sekejap lagi jangan duk saman saya pula, Ustaz saya beri tiap-tiap bulan, Ustaz Allah tak ganti balik pun, kan? Bagi 500 Allah tak ganti balik pun, Ustaz. Tuan-tuan, Allah ganti ni macam-macam cara. Macam-macam cara. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi apa yang kita nak, apa yang kita perlu, apa yang kita hajati.
Apa yang kita perlu? Kita memerlukan kesihatan, kita memerlukan kebahagiaan, ketenangan. Allah Ta'ala bagi nikmat sihat itu bagi pada kita. Tak ternilai tuan-tuan, nikmat kesihatan tadi. Nikmat kebahagiaan tak ternilai nikmat tadi. Mana kita nak cari bahagia? Mana kita nak cari tuan-tuan? Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi. Inilah nikmat-nikmat yang kadang-kadang kita tak terasa pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, yang pertama tadi, jangan kita ungkit. Yang kedua, jangan kita menyakiti pemberian yang kita bagi tadi, orang yang menerima tadi. Yang ketiga, jangan kita takut dengan janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang keempat, wala yahzanun, jangan sama sekali kita rasa bersedih. Ya Allah, silaplah duit bagi tadi, kan habis tak ada dah duit ni, kan habis dah, aduhai silaplah. Jangan tuan-tuan, jangan kita rasa bersedih. Ingat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala pasti akan ganti kepada kita. Ini janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Unfiq alaik. Janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi suruh kita infak, dermakan harta kita ni, unfiq alaik. Allah Subhanahu Wa Ta'ala pasti akan ganti balik, bagi balik pada kamu. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah. Baik, seterusnya, mungkin ada di kalangan kita ataupun sahabat-sahabat kita yang bertanya, kan, macam mana kalau kata nak bagi sumbangan, nak bagi sedekah, kita duit pun tak ada, kan? Sama juga sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bila mana mereka tengok geng-geng sahabat-sahabat yang kaya-kaya ni, Sayyidina Uthman, Abdul Rahman bin Auf, sekali bagi ni, bagi sumbangan ni, banyak, kan? Kami ni tak ada duit ya Rasulullah. Antaranya Al-Suffah, Abu Hurairah dengan geng-geng dia, sahabat-sahabat yang lain yang duduk di pinggir Masjid Nabawi, yang hanya makan makanan yang sahabat-sahabat lain hantar bagi. Kami ni nak sumbang apa wahai Rasulullah, kan? Jadi banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tips. Antaranya yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, yang kita boleh bagi juga, yang kita boleh buat apa dia? Kita tak boleh nak bagi duit, kita tak boleh nak bantu, kita tak boleh nak sumbang. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. Baik, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, qaulun ma'ruf, cakap yang baik. Kita nak bagi duit ke orang, nak bantu orang, nak tolong bagi sedekah itu ni dan sebagainya, kita pun tak mampu, kan? Kita pun orang yang duk bagi sedekah pada kita. Ingat, qaulun ma'ruf, cakap baik ya, kan? Cakap yang baik ni, Imam Ghazali kata, cakap yang baik dan memberi maaf ni, dua kebaikan ni yang kita buat ni tak perlu modal apa pun, kan? Cakap baik dengan orang, tanya apa khabar, sihat ke, kan? Cakap yang baik, tak perlu modal pun tuan-tuan. Inilah kebaikan, yang antara kebaikan yang besar, yang bila kita buat, kita tidak memerlukan modal. Kita maafkan orang, kita cakap-cakap yang baik, tak perlukan modal apa. Walaupun kita bercakap dengan cakap yang baik ini, simple yang kita tengok, tapi besar kelebihan dia, ganjaran dia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qaulun ma'ruf wa maghfirah, dan kita memberi maaf kepada orang, ya. Tak payah nak tunggu raya lah, kan? Ni raya haji pun tak lambat dah, tak payah nak tunggu raya haji lah, kan? Malam ni juga sebelum tidur kita memaafkan jiran kita, kan? Jiran kita ni, aduh, tiap-tiap hari kerja parking kereta depan rumah kita je, kan? Depan rumah dia tak nak parking kereta, depan rumah kita juga dia pergi parking. Tak apalah, baik pergilah, maafkan dia, kan? Tak ada masalah apa pun. Parking kereta depan rumah kita ni, bukannya kita pun, bukanlah kereta banyak sangat, 2 biji je, bukan kereta kita sampai 10 biji. Tak apa, tak ada masalah, biarlah kat dia, maafkan dia. Dengan kita memberi maaf itu, khairun min sadaqatin
yatba'uha adha. Kata Allah Subhanahu wa taala, lebih baik daripada kita bagi sedekah, dalam masa kita bagi sedekah tadi kita menyakiti dia pula. Yang ni lebih baik. Bukan kata tak boleh bagi sedekah, boleh tuan-tuan. Tapi dalam masa kita bagi sedekah, kita duk menyakiti, kita duk ungkit-ungkit, lebih baik kita bercakap dengan cakap yang baik ataupun kita memberi maaf. Ini lebih baik kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kata kita ada sedekah, kita bagi sedekah, bagilah. Tak payahlah kita mengungkit. Sebab apa? Kita nak menjaga pahala kebaikan sedekah yang kita buat tadi. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala lagi, ayat yang terakhir daripada surah Al-Baqarah yang kita nak bincang pada malam ini, ayat yang terakhir yang kita akan bincang pada malam ini, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Baik, yang terakhir ini kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu sadaqatikum, jangan kamu membatalkan pahala sedekah yang kamu bagi. Kebaikan yang kita duk buat ni tuan-tuan, ingat, banyak kebaikan yang kita duk buat, jangan kita membatalkannya. Antaranya bil manni, dengan kita ungkit-ungkit, wal adha, kita menyakiti pula orang tadi, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, sama seperti orang yang infakkan harta dia dalam keadaan ria ataupun dalam keadaan nak menunjuk-nunjuk tadi. Jadi tuan-tuan, saya nak sebut sedikit, sedekah ni dia ada dua jenis. Yang pertamanya sedekah yang wajib, yang keduanya sedekah yang sunat. Sedekah yang wajib ni apa? Sedekah yang wajib ni contohnya seperti kita membayar zakat. Sedekah yang wajib ni kita iklan, kita buat terang-terang, tak apa, tak ada masalah. Kan? Sebab apa? Yang tu memang yang wajib pun. Kan? Dan kemudian yang keduanya yang sunat ni lah, kalau boleh ni jaga semua-semua. Jangan kita hebohkan, jangan kita iklankan, sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta la ta'lamu ma tunfiqu yaminuhu, sehingga kan tangan kiri kita ni tidak tahu apa yang tangan kita bagi ni. Kalau boleh ni senyap-senyap sudahlah, kan? Ambil duit pelan-pelan pergi masuk tabung, contohlah, kan? Sebab apa? Yang ni yang sunat. Kita tak heboh-heboh pun tak apa. Tapi kalau yang wajib, sebagai kita nak memberi rangsangan kepada orang lain untuk bayar zakat, untuk bagi derma, untuk bagi bantuan dan sebagainya, silakan. Ataupun yang sunat tadi, untuk kita iklankan tadi supaya memberi rangsangan lain lagi kepada orang, silakan. Tapi yang terbaiknya, kata Nabi SAW, yang sunat ni kalau boleh kita diam-diam sudahlah, kan? Kita pergi rumah anak yatim ke, dengar baca Facebook, macam-macam ni masalah rumah anak yatim, dengan itu ini serba kelengkapan tak cukup, ambillah 2,000, diam-diam sudahlah, senyap-senyapnya kita pergi, kita bagi. Ini yang sunat. Kemudian seterusnya tuan-tuan, perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala sebut, famathaluhu kamathali safwanin, perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala nak sebut sedekah yang orang bagi sedekah tadi. Yang pertamanya, sedekah yang dia bagi tadi dia ungkit, kemudian dia menyakiti pula. Dalam masa yang sama, selain daripada dia menyakiti, dia riak pula. Perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala nak sebut, kebaikan yang dia buat ni,
famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turab fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala umpamakan seperti ada sebuah batu yang licin. Atas batu yang licin ini ada kotoran, ada tanah ataupun ada selut. Fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Atas batu tadi ini yang licin tadi, ada tanah, ada kotoran tadi, bila mana Allah Subhanahu wa taala timpakan hujan yang lebat, ada apa lagi? La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Tak ada apa dah atas batu tadi. Jadi macam itulah perumpamaan kebaikan, sedekah yang kita buat, yang kita bagi tadi ni, kalaulah ada benda-benda yang tak baik tadi hilang macam tu lah, tak ada apa lah. Batu yang licin tadi, yang ada kotoran di atas dia, bila hujan lebat yang menimpa batu tadi, habis hilang kotoran tadi, bersihlah batu tadi. Jadi itulah perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala nak gambar, nak sebutkan kepada kita, wallahu la yahdil qaumal kafirin. Dan Allah Subhanahu wa taala tutupi ayat ini yang Allah Subhanahu wa taala tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kepada orang-orang yang kafir. Jadi tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingat kebaikan-kebaikan yang kita buat. Alangkah indahnya kebaikan-kebaikan yang kita buat ini, kita sampai di hari akhirat esok adanya pahala, ganjaran, kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala bagi pahala tadi disebab kerana kebaikan amal soleh yang kita buat. Beruntung kita. Alhamdulillah. Kebaikan yang kita buat tadi disusuli dengan menyakiti pula, disusuli dengan riak dan sebagainya. Apa yang kita harapkan itu sangat-sangat malang bila mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk malam ini saya kira setakat itu saja. Lebih kurang ada 5 minit lagi untuk masuk waktu isyak. Banyak yang kita dapat pada malam ni. Yang pertamanya tuan-tuan, sama-samalah kita menjaga kebaikan, pahala, sedekah yang kita lakukan. Sama-sama kita jaga. Kemudian yang keduanya tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, janganlah sama sekali kita mengungkit pemberian yang kita bagi. Kita ikuti pula sedekah yang kita bagi, sumbangan yang kita bagi tadi, dengan kita menyakiti orang si penerima tadi, ataupun kita sedekah tadi dalam keadaan kita sombong, kita riak dan sebagainya. Kemudian terakhirnya tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alangkah untungnya bila mana kita bertemu Allah Subhanahu wa taala, kita melihat banyaknya ganjaran-ganjaran pahala yang Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan disebab kerana amal saleh yang telah kita lakukan. Dan alangkah ruginya kalaulah orang yang bertemu Allah, keadaan dia mengharap ganjaran yang berlipat kali ganda, tiba-tiba faqad habita amaluh, amal ibadah dia terhapus, pahala sedekah dia tak ada, kosong, disebab kerana perbuatan dia di dunia yang lalu. Jadi tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mohon maaf sekali lagi, terima kasih atas perhatian tuan-tuan dan juga sahabat-sahabat di Facebook sana. Mudah-mudahan apa yang kita dapat pada malam ini Allah Subhanahu wa taala memberi keberkatan, kita dapat faham, dapat beramal dan juga dapat menyampaikan kepada orang lain insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma 'allimna mimma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubika min hali ahli an-nar. Allahumma astur 'uyubana wa 'uyuba mu'allimina 'anna wa la tudhhib barakata 'ulumihim 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim.